Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ni, dia ekor dia, boleh adjust ekor dia kecil, minuskan habis ekor dia, tu habiskan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada bunyi, kepusingkan dia punya speaker tu ke sana sikit, sebab jangan dia tu okey. Subhanallah, subhanallah. Okay. Bolehlah sikit. Atau letak dia dekat belakang tu kan? Boleh. Letak dekat belakang tu. Di pintu tu boleh. Di tiang tu boleh. Kat tiang tu. Menghadap sini. Subhanallah, 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 subhanallah. Baik. Okey, baik. Alhamdulillah, pada hari yang penuh barakah ni, dia tertangkap ekor. Subhanallah, subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk berkumpul. Tak sedap. Ada masa dia ni. Untuk berkumpul pada pagi yang penuh barakah. Boleh dengar kan? Bolehlah. Alhamdulillah, untuk kita teruskan pengajian kita dalam pengajian sifat 20 yang telah kita bincangkan selama hampir setahun, alhamdulillah lebih yakni sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah karangan Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri Wan hafizahullah taala alaih. Alhamdulillah kita telah pun khatam perbahasan, tinggal lagi kita nak buat majlis penutup nanti insya-Allah yang akan dikendalikan oleh Saibul Fadilah sendiri, yakni Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri Wan, sebagaimana yang dibincangkan tahun lepas. Cuma mungkin kita akan ada buat nama penambahbaikan. Kita tengok hari Senin insya-Allah saya akan pergi jumpa dengan Tuan Guru untuk bincangkan pengendalian majlis kita bagi yang bersama dengan kita secara talaki dan atas talian. Ada satu grup yang saya buat tu kan. Ada kan dalam grup tu. Grup tu memang saya tak update apa-apa. Grup WhatsApp tu saya bagi link. Sebab apa? Sebab kita mengaji setiap minggu kat sini. Setiap minggu kita ada buat pengajian. Dan saya kira yang ada dalam grup itu dan yang berdaftar nanti dan yang datang secara talaki ataupun atas talian, sama ada diikut talian tu secara ulangan, insya-Allah kita akan berikan untuk sijil pengijazahan. Penting sebab supaya kita ada satu pengiktirafan bahawasanya ianya bukan pengakhiran kita dah habis belajar, tidak, tetapi ianya menjadi bukti supaya menjadi perkara asas pada usuluddin agama ni. Kita berikan perhatian yang serius. Perhatian yang serius, satu pengajian yang mana Allah Ta'ala takdirkan untuk saya secara peribadi, untuk saya tumpukan mengajar dalam bab ini. Mungkin dalam bab-bab lain, mungkin jemaah sekalian boleh kembangkan pengajian ke mana-mana pengajian yang lain untuk ditambah nilai lagi. Tinggal lagi untuk diberikan tumpuan dalam perbahasan asas, iaitu akidah,
khusus juga perbahasan tentang sifat 20. Sebagaimana yang Allah takdirkan untuk saya mengambil izin lah. Saya tak namakan ijazah tu sebab ijazah dalam konteks lebih besar. Mengambil izin daripada Tuan Guru sendiri yang membenarkan untuk melebar luaskan pengajian beliau dalam kitab karangan beliau. Dan Alhamdulillah kemarin beliau ada WhatsApp dengan saya tentang kitab ini untuk di Perak lah. Di Perak telah pun diserahkan kepada Sahabat Samah Datuk Mufti Negeri Perak dan dia akan menjadi silibus, insya-Allah silibus utama seluruh negeri Perak. Doakan, kata Tuan Guru doakan. Bukan kata tak mengaji sifat 20, mengaji. Dan pengajian sifat 20 kita maklum kan, sejak bila kita bermula, kurun ke-9 dah. Kan? Bermaksud di situ ada susu galur yang kita bincangkan secara jelas. Kurang-kurang kita tahu bila bermula. Dan kalau masuk di Nusantara ni, masuk kok mana? Bila tahu susu galur, tahu jalur jalan ilmu tu sampai, itu juga membawa kita mendapat ilmu secara ada rantaian yang jelas. Dia bukan dapat, kat mana dapat? Dengar-dengar. Kat mana dapat? Ikut-ikut. Dia tidak mencapai martabat perbahasan tentang akidah. Akidah tidak boleh tercapai perbahasan dengan ikut-ikut, taklid. Dengar-dengar, tidak boleh. Dia kena mesti diri individu tu sendiri memahami dengan jazam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih. Dia mesti pada diri dia sendiri. Taklif yang pertama yang mesti dipikul oleh setiap mukallaf. Dan yang balik, mukallaf yang balik, itu adalah mesti dia mampu memahami tentang Allah, berakidah dengan akidah sunnah wal jamaah dengan jazam. Tu jazam perkataan tu. Bil makna putus. Jazam ni putus. Apa maksud putus? Tak ada lagi dakwa-dakwi, ya ke, macam mana ke, dia tak ada. Dia tak ada syak. Dia tak ada lagi prasangka. Dia tak ada lagi waham. Waham ni syak wasangka. Ya ke? Tak ada. Dia mesti mencapai tahap benar, tepat dan jelas. Nah, dia tidak ikut pada zon, yang ni sangka-sangka, syak tidak boleh, taklid tidak boleh. Kurang-kurang dengan tafsil, kurang-kurang dengan ijmali, dengan tafsili, ini tafsil ini secara terperinci. Yang kita pengajian kita ikut dalam perbahasan sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah ini adalah secara tafsili, secara terperinci mas sekalian. Apa maksud terperinci? Diperbahaskan merujuk kepada perbahasan ulama-ulama muktabar. Kitab-kitab rujukan yang muktabar, yang besar. Kita peralusi perbahasan-perbahasan itu. Jadi ianya adalah perbahasan terperinci. Jadi melalui perbahasan sifat 20 ini yang ada di tangan sidang jemaah yang muliakan Allah SWT itu adalah perbahasan terperinci. Nah, terperinci. Yang mana mengupas setiap satu sifat itu bersandarkan rujukan ulama muktabar. Dalam perbahasan kitab ini Tuan Guru meletakkan sandaran perbahasan melalui 5 kitab muktabar yang utama. Kalau kita lihat bagaimana pendekatan yang digunakan, ya ini telah pun dibincangkan pada bahagian 2 pengenalan itu. Kalau kita lihat 5 kitab utama yang menjadi sandaran perbahasan, iaitu syarah al-Imam al-Alamah Muhammad bin Mansur al-Hudhudi ala Umul Barahin, karangan al-Hudhudi. Ini imam yang sezaman dengan al-Imam Sanusi. Ini makna kurun ke-9 beliau sudah lahir dan bersama dengan sezaman dengan al-Imam Sanusi. Itu ulama muktabar. Baik, kalau kita lihat sebelum dipanjangkan perbahasan kitab ke bawah ni, perbahasan akidah ni panjang, daripada Fiqhul Akbar, daripada Al-Imam Abu Hanifah, kurun ke-2, ke-3 tu. Yang ni ulama salaf. Kita akan nampak masa perbahasan tentang sejarah ataupun petikan-petikan ada dalam kitab ini, nanti Tuan Guru letakkan Imam Abu Hanifah, Fiqhul Akbar. Lepas tu sampai kepada Imam Syafi'i,
fi'ul akbar. Dan perjalanan kitab akidah ni panjang. Banyak kitab-kitab muktabar yang diperbahaskan sebelum kedatangan Ummul Barohin. Makna kata kita boleh tengok balik sejarah nanti. Mungkin kita akan buat ulang kaji murajaah. Sebelum berbahasa Ummul Barohin, mana ada kitab-kitab muktabar yang mana ketika munculnya kitab Ummul Barohin, dianya adalah ibarat satu muara yang sudah ada pada tasik bertemu dengan tasik yang bersatu lautan. Kita boleh namakan lautan. Tidak lagi cabang, dia tak ada. Ini boleh dinisbahkan Ummul Barohin ini adalah pelengkap kembali ataupun pemurnian kembali perbahasan tentang akidah. Sebab ada berlaku dalam transaksi tarikh sejarah tu ada transaksi kan, peredaran demi peredaran, maka di situ banyak berlaku mula perselisihan, kemudian campur aduk keadaan perbahasan yang bersifat falsafahnya dan akidahnya, kerana waktu itu masyarakat yakni agama Islam ini telah tersebar luas dan dianuti oleh agama-agama lain, terutama agama-agama kuno seperti Yunani, kan, agama-agama yang membawa falsafah daripada teori-teori ketuhanan mereka. Lalu bila masuk Islam, maka pemikiran mereka ini terbawa-bawa. Itu boleh kita lihat faktor-faktor itu perbincangan. Maka di situ dalam perbahasan perjalanan itu maka berlakulah keadaan yang sedikit, orang kata apa, ada konflik, percampuran falsafah dan akidah. Maka dengan adanya kitab Ummul Barohin ini, dia adalah untuk permunian kembali, murnikan kembali keadaan itu, ini membersihkan kembali perjalanan itu agar ia tidak lagi bercampur aduk. Bercampur aduk dalam perbahasan yang mana jelas pada perbahasan Ummul Barohin ini menjadi kitab yang besar. Kitab yang besar walaupun dalam tulisannya kecil, sedikit, dalam 21 halaman saja. Nipis. Tetapi besarnya kesan dia, kita boleh lihat bagaimana berkembang luasnya. Selepas daripada kitab Ummul Barohin ini, tiada lagi kitab seumpamanya. Nak kena faham. Kita boleh ada rujukan juga di dalam ni. Para pengkaji sejarah, teologi, ilmu kalam, dan melihat tiada lagi kitab seumpamanya. Ya, ini Ummul Barohin ini yang ditulis tiada. Yang ada adalah syarah, hasyiah. Ini kupasan daripada Ummul Barohin itu. Termasuklah inilah syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Ummul Barohin, karangan Al-Hudhudi. Itu Imam Al-Hudhudi. Kemudian Bidayah Al-Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain. Ini kitab, inilah pencetus perbahasan sifat 20 setakat hari ini. Walaupun ada perbahasannya sebelumnya, namun tidak dapat fakta sejelas yang lengkap sebagaimana lengkapnya kitab Bidayah Al-Hidayah, siap dengan karangannya sekali, itu pengarangnya itu Syekh Muhammad Zain, yang menjadi asbab masuk ke Nusantara. Itulah Aceh. Kitab yang, orang kata kitab yang tertua di alam Melayu ni. Kalau nak tahu kitab tertua alam Melayu ni, kitab apa? Bidayah Al-Hidayah. Walaupun kita tidak membahaskan kitab Bidayah Al-Hidayah kulit ke kulit, namun di situ dia menjadi sandaran perbahasan pengajian kita ini. Makna kata gabungan itu, sebab tu kita terperincikan dalam satu perbahasan, dipecahkan dalam rujukan kitab-kitab. Maka itu dimaksud perincian. Dan Kifayah Al-Awam fi Ilmu Al-Kalam karangan Imam Al-Fadhali. Kemudian Hasyiah Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi ala Syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi ala Ummul Barohin karangan Imam Al-Syarqawi, anak murid kepada Imam Al-Fadhali. Maka seterusnya Hasyiah Al-Alamah Al-Imam Al-Baijuri ala Matan Al-Sanusiyah karangan Al-Baijuri. Ini yang paling latest sekali, Imam Al-Baijuri, kalau mensyarahkan daripada matan Al-Imam Sanusi. Maka 5 rujukan kitab besar ini yang menjadi sandaran kupasan setiap
perbahasan sifat dan perbahasan perkara hal berkaitan dengan syarahan kita dalam Sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Nah, di sinilah menjadikan perbahasan kita ni perbahasan yang boleh diperluaskan seluas-luasnya. Masuk katalah dalam perbahasan ada kaitan dengan Bidayah Al-Hidayah, boleh rujuk kitab Bidayah Al-Hidayah dan kaji dengan pendetilan pula kitab Bidayah Al-Hidayah. Kalau pergi pada kitab kitab Imam Al-Bajuri, Hasyiah Al-Alamah Bajuri Alamatan As-Sanusiyah, kita boleh pergi kaji, cari kitab Al-Bajuri, maka tengok pula perinciannya. Namun, ianya telah pun dikumpulkan, dijamakkan di dalam satu kitab yang sangat bernilai ini. Walaupun nampak ringkas tidak tebal, tapi ketahuilah bahawa jemaah sekalian, perbahasannya menyebabkan kitab ini akan berkembang besar. Jadi, secara khulasahnya, kesimpulannya, ketahuilah bahawasanya apabila kita memberikan penumpuan kepada perbahasan akidah yang menjadi asas kepada perbahasan seluruh ilmu agama dan ilmu kedudukan strata, kedudukan maqamat ilmu, maka yang utama kedudukan itu adalah perbahasan usuluddin, iaitu akidah. Dan juga di sini juga Tuan Guru meletakkan perbahasan ini, jemaah sekalian, perbahasan yang menjadikan perbahasan akidah ini adalah perbahasan yang utama. Sebagai contoh, kalau kita lihat pada penamaan penulisan Ummul Barahin. Di sini kita boleh lihat bagaimana perbahasan muka surat 86 itu dalam siri yang kedua. Kitab yang kedua, di sini kita boleh lihat dalil perbahasan tentang kenapa dinamakan sifat 20, kenapa tidak diambil Ummul Barahin. Kerana nama lain bagi Ummul Barahin itu juga adalah sifat 20. Setakat hari ini ada 9 nama yang dikenal pasti, yang merujuk kepada Ummul Barahin. Kalau di alam Melayu ini terkenal dengan sifat 20. Di situ ada perbahasannya, yakni merujuk kepada gelaran ilmu usuluddin. Bahas maksud usuluddin, tunjang, asas, pokok atau pangkal. Perkataan al-din, agama, maka perkataan ilmu usuluddin arti ilmu yang membicarakan tentang tunjang agama, asas agama. Dan di sini kalau kita lihat perbahasan sifat 20 ini adalah perbahasan yang diterima luas dalam Nusantara. Di atas tu ada dalil-dalilnya, kajian. Dalam Kiai Sirajuddin Abbas, I'tiqad Al-Sunnah wa Jamaah pun menulis kata-kata tentang sifat 20. Osman bin Jantan, Pedoman Ilmu Tauhid. Ini semua dalam kajian berfakta je mas sekalian. Dia ada merit ni. Kalau dalam buat master ke PhD, ni kajian begini diterima. Dia legit atau merit, dia ada kajian fakta dia. Dia bukan boleh kata diambil dengan dengar-dengar kata-kata. Tidak. Dia mesti daripada perbahasan yang ada nombor merit dia tu. Di sini Al-Yahya sifat 20, Abdul Aziz Ambak bin Haji Ismail sumbangan Syekh Daud Al-Fattani dalam akidah di Nusantara. Jadi kita boleh nampak rujukan-rujukan ini agar kita lebih memahami bahawasanya perbahasan kajian Ummul Barahin ini dalam perbahasan sifat 20 ini, kita boleh melihat betapa pentingnya perbahasan ini diterima dalam masyarakat Melayu, khususnya di negeri kita ataupun di Nusantara ini, diterima secara menyeluruh. Dan ini bukan perbahasan yang janggal ataupun perbahasan yang cuba, yang kalau kita lihat mutakhir ini ada perbahasan-perbahasan yang cuba untuk membawa kembali mengatakan sifat 20 ini adalah perbahasan yang rekaan, perbahasan yang tidak dibahaskan pada zaman Nabi SAW. Dan kita boleh jawab, ya benar. Sebab kita kaji sejarah. Memang tidak dibahaskan sifat 20 itu, tapi sifat yang ada di dalam perbahasan sifat 20 sudah dibahaskan. Jadi ianya sangat
berkaitan dan jelas kita boleh perhalusinya dengan kefahaman yang benar. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga kalau kita lihat dalam perbahasan ilmu usuluddin ni, kita boleh pergi kepada maksud ilmu usuluddin itu tadi muka surat 86 tadi, dan juga dalam perbahasan kedudukan ilmu muka surat, kalau kita boleh lihat baik, bentar ya, dia ada tanda tadi hilang. Okey. Okey. Kedudukan, supaya kita ada rujukan. Saya nak tunjukkan kedudukan makam ilmu tu. Saya jumpa cari. Bila kita nak cari, kita jumpa. Tadi ada tanda. Tak apa. Saya jumpa saya keluarkan balik. Antara perkara yang kita boleh ambil kaedah nanti, apa yang saya cuba buat di sini adalah, jemaah sekalian kena ada satu kaedah. Bila kita dah habis dalam perbahasan keseluruhan kitab ini, kena ada kemahiran untuk mengambil poin-poin penting dan dijadikan kembali sebagai khulasah setiap individu lah. Khulasah, macam tadi mulakan balik dengan perbahasan ikut kefahaman yang telah dipelajari, kemudian bahaskan balik kefahaman yang telah dipelajari itu. Sebagai contoh, dimulakan tadi dengan betapa pentingnya perbahasan akidah usuluddin, cari, kaitkan balik. Kemudian perbahasan sifat 20, susun balik. Daripada kefahaman yang kita nak olahkan balik itu, kita jadikan balik kitab ni sebagai perbahasan kita. Ambil balik poin-poin penting. Ambil balik kalang-kalang ulama yang mana kita nak kaitkan. Bagai contoh yang tadi kata Imam Syafi'i itu, tu muka 17. Tengok. Ini boleh jadikan pembuka bicara, muka 17, bahagian edisi kedua. Di situ boleh terus kata Imam Syafi'i di dalam Fiqhul Akbar, setiap individu dituntut supaya meyakini Allah. Setiap individu bermaksud yang mukallaf. Mukallaf dan yang mencapai martabat baligh. Yakin. Di situ kena mulakanlah. Perbahasan hidup ni mestilah meyakini Allah. Kerana apa? Ia adalah tuntutan. Dan yakin ni bukan sehari dua. Macam mana nak yakin? Kita bahas. Kita boleh ceritakan, di sinilah kaitan tentang ujian. Nak bina keyakinan, perlukan latihan. Nak latih tu bukan sehari dua. Nak latih tujuan bangunan. Sampai bila betul-betul boleh terjun tu macam mata, macam terbang. So, berapa hari nak latih? Kan? Bila dah boleh pula, nak mahir teknik pula. Nah, begitulah bagaimana nak latih yakin. Maka Allah datangkan ujian. Ujian yang sama. Spesialis mengurus hal yang sama. Contoh, doktor buat operation. Operation tu yang sama. Dia tak boleh kata dipanggil sebagai pakar itu, dia buat sekali je, pakar. Tak boleh. Dia ada jam hour dia, kredit. Contoh pilot, jam terbang dia. Dia mesti bawa pilot, kau terbang. Dia tak boleh bawa kejap-kejap. Dia kena bawa sampai 5,000 hour. 10,000 jam. 20,000 jam. Makin banyak jam terbang, makin pakar. Mana kata apa? Benda yang sama. Jadi yang sama bukannya bermaksud dah sama lah, ini juga aku hadapi masalah, inilah masalahnya ada. Tak habis-habis aku menghadap. Inilah yang sama. Bukan soal sama tu.
Soalnya sejauh mana mahir kita itu. Macam kita baca Quran, tilawatul Quran. Tilawatul Quran, apabila nak melatih dalam biharfin, bagaimana nak menyebut dalam bikalimah, itu mau tak mau kena sebut berkali-kali, hari-hari. Maka datanglah lajnahnya, yang mana kita membentuk dalam satu kumpulan. Dampaklah satu kumpulan perbahasan yang, orang kata kumpulan itu masuklah di dalam kumpulan apa? Kalau nak lahjah Arab, masuklah dia. Tapi itu pun kena latihan. Latihan demi latihan. Sebab itu dalam perbahasan meyakini Allah, dituntut untuk yakin kepada Allah. Apa perbahasan yakin ni? Yakin ni nak dibahas tentang apa? Yakin adalah untuk membahaskan pengajian yang mana mengandungi 41 sifat yang wajib kita imani, yakni yang wajib kita ketahui tentang Allah. 20 yang wajib itu mesti dihadam bersungguh-sungguh. Dan yang diuji itu nanti yang itu. Nak meyakini Allah ada. Nak yakin Allah ada ni, tak tahu berapa lama lah. Mudah-mudahan sebelum mati sempatlah yakin. Jangan kata saya yakin dah. Ya ke? Kalau diletak di tengah-tengah padang pasir, okey. Seorang isteri dengan anak kecil, terbiar kat atas padang pasir. Tak ada apa. Ini buah-buah nak tinggalkan kejap. Bukan tinggalkan apa. Ada kisah ni, kisah benar. Dulu bila ditinggalkan sebulan sekali, okey. Sebab apa? Kerja kat Sarawak. Tapi kali ni tinggal tu, bukan tinggal kosong lah. Tinggal nak pergi ke rumah isteri kedua. Dia tinggal dia dah lain macam. Dulu tinggal sebulan sekali tak apa. Tinggal nak pergi rumah isteri kedua, dia dah rasa macam kehilangan. Dia dah rasa macam bagi dua, kerak dua. So datanglah permintaan, dulu boleh tak jumpa suami sebulan. Kali ni 15 hari sana, 15 hari sini. Macam mana tu Ustaz? Pening saya ni Ustaz. Memanglah. Itulah ujian nak rasa Allah ada. Dulu tak tahulah rasa Allah ada ke tidak. Mungkin sebab dia rasa dia ada suami. Tapi bila ada pesaing dia anggap benda tu sebagai saingan dia mula rasa goyang. Ujian tu sampai. Nak merasakan Allah ada. Itu jangan, tak adalah istilah mengada-ngada. Itu bahasa saya ringkaskan. Orang yang yakin Allah ada, tak ada mengada-ngada. Contoh macam mana? Tu Siti Hajar. Dengan Nabi Ismail AS. Tinggal kat padang pasir. Alah bang, please lah bang. Please lah bang. Takkanlah bang. Takkan tinggal tu. At least bagilah 2 malam dulu. Nak balik pun. Ini, orang panggil apa? Tinggal dan pergi. Tinggal, bye-bye. Pop. Bagi masa pun tak ada bang. Buat terus balik. Allah nak turun balik. Perbahasan Allah ada. Ini yakin ni nak cerita. Ni kata kaitkan yakin tu. Kalau boleh buat cerita tu, betul perbahasan dia. Meyakini Allah Ta'ala itu adalah dengan meyakini perbahasan sifat dia. Kau orang kata, tak usah bimbanglah masalah Allah ada. Kita dengar kadang-kadang tunggu ada petikan-petikan kata-kata kan. Tak usah bimbanglah. Ada masalah, Allah ada. Kita pun duk menung nak faham apa Allah ada. Allah ada. Macam mana nak bahas Allah ada? Adakah kita nak berkata Allah ada, kemudian kita masih lagi berfikir-fikir Allah ada? Allah ada, tapi masalah aku ada ni. Macam mana ni? Nah, di situ datangnya perbahasan. Cara kita nak mengalihkan keraguan itu adalah dengan kita mensyarahkan perbahasan yang ada. Syarahkanlah ada tu. Bukan sekadar ada masalah Allah ada. What's next? What's next? Ya, tahu Allah ada. What's next? Apa selepas tu? Syarahkanlah apa yang ada, perbahasan sifat ada tu. Itu what's next tu. Sibukkan diri nak memahami macam mana nak meyakini, sifat ada. Okey, siapa yang syarahkan sifat ada ni? Buka balik pengajian. Mana aku ngaji dulu? Waktu aku dulu sekolah dulu dah rasa dah canggih dah mengaji dah. Siap nyanyi lagi kan. Allah wujud sekali bila dah besar panjang. Betul menong aku.
Allah wujud, macam mana nak syarah? Nah, dalam pengajian kita alhamdulillah telah pun disusunkan. Kita buka balik sifat nafsiyah. Oh, di sini al-wujud. Tengok pula kata Syekh Muhammad Zain, nampak susunan. Kemudian tengok apa kata Imam Musanusi. Kemudian tengok kata Imam pun Syafi'i. Kemudian tengok kata Imam Abu Hanifah. Kemudian tengok Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian tengok pula Abu Mansur Al-Maturidi. Buka lagi perbahasan ulama-ulama besar. Imam Qadi, Al-Qadi Abu Bakar bin At-Tayyib Baqilani, Al-Imam Baqilani, Al-Imam Ghazali. Itu ada tu saja syarah dia, Masya Allah. Dan ketika sibuk kita nak memahami tentang Allah Maha ada masalah kita tu. Siapa yang ada kan? Okay, dalam perbahasan, Allah Maha ada dengan bizati. Lawan sifat mustahil adalah Adam, tiada. Dari saya nak cuba pakai. Sekali nah, usaha tu bukan nak mengadakan, nampak? Dah bawa semua kabel lah, boleh pakai ni. Tadi try dah pakai tadi. Tiba-tiba, tak ada. Jangan marah, memang tak ada pun asalnya. Sekarang, rupanya Allah suruh tengok dengan mata hati. Kau tak nampak 3 kali Jumaat tadi. Saya ni dah mula nak beri penekanan ni sebab baru-baru ni saya kuliah di SD Gatri. GM sana kata, Ustaz, beliau ikut pengajian dekat 7 tahun, 8 tahun lah. Memang lama lah ikut saya mengajar itu. Ustaz kalau mengajar, Ustaz, pengajian Ustaz ni dia kena ada lakaran, Ustaz. Kena lakar lah. Saya ikut pengajian Ustaz ni bila ada lakaran ni, memang tepat kena lah Ustaz. Jadi saya pun kata, baik-baik. Saya usahakan lah. Dan saya akan ketengahkan balik konsep lakaran ni. Tapi dalam lakaran ni saya tak cerita habis. Sama lakaran secara teknikal di sini ataupun lakaran dekat atas angin. Macam inilah lakaran kita. Kalau tak nampak 3 kali Jumaat, saya tak jamin. Memang kena buat wayar ribullahul amsalanin nas. Memang. Itu ada bila renung balik, ya tak ya lah. Itu antara satu amanah. Saya tak cakap kelebihan, tapi itu amanah yang Allah berikan pada saya. Memang ketika saya jumpa dengan timbalan pengarah pendidikan JAIS, saya lupa nama ustaz tu, berganti kepada tuan guru saya Datuk tuan guru Ustaz Ahmad Mustamah Abu Latif. Datuk tu dapat lah tu. Amin. Tersasul. Tapi Datuk cucu dah confirm dah. Ustaz Mustamah. Beliau menggantikan tempat Ustaz Ahmad Mustamah. Dia kata bila tengok saya sketch tu, dia kata apa? Entah ni katanya. Entah boleh berbicara perbahasan tentang sam'iyat, benda yang abstrak ni. Kemudian entah boleh jadikan dia grafik kata. Kat situ, ya ke Ustaz? Entah gabungkan semua ni. Tuan-tuan kelebihan kata. Alhamdulillah lah, memang Allah beri kelebihan itu. Dan akhirnya saya kena kedepankan balik. Tapi mandangkan dia kena banyak tools kan, yang malas tu. Kalau dalam tu pun kena pakai green screen lah, apalah, banyak ceritanya. Tapi tak apa, saya usahakan tengok Allah adakan nanti macam mana. Mungkin nanti ada lah. Sama juga dengan pengajian tajwid kan ada lakaran. Tapi ini ada lakaran juga penting. Sebab memang lakaran ini adalah bila kita ngaji tentang tauhid, nak memahami tentang contoh ni, Abu Mansur Al-Maturidi ni, sambil-sambil buka ni, tu buka-buka macam ni. Surat 129 ni. Kan? Surat 129. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Nak cerita apa tadi? Nak cerita meyakini tadi tu. Meyakini tadi tentang Allah. Bermula sifat wujud. Yang sifat nafsiyah. Yang mana disebut tentang perbahasan ini. Kita lihat Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi meletakkan bukti yang menunjukkan bahawa ada pencipta bagi alam semesta ini adalah dengan apa? Dengan melihat alam. Bukti dia. Melihat alam ni lil alamin muhaddisan. Ini tengok alam ni bukti. Bukti adanya pencipta ni dengan melihat alam. Maknanya ada lakaran. Dan lakaran ni macam contoh saya buat iPad, saya lukis. Lukisan itu takkan
boleh ada sendiri kan. Kan orang namakan lukisan alam kan. Lukisan alam itu adalah tanda-tanda wamin ayatihi. Wamin ayat-ayat. Kita dok faham ayat ni dengan bacaan sekarang ni tengah musabaqah kan antarabangsa tilawatul Quran. Kita pun faham ayat-ayat yang dengan kita faham dengan kalimah huruf. Walhal dengan alam kejadian ini juga Allah terjemahkan wamin ayatihi, ayat-ayat. Maka ada lakaran. Memang itu sangat membantu. Dengan lakaran itu kita memahami tentang tujuan, hala tuju perbahasan. Apatah lagi perbahasan kita ni memerlukan kepada penglihatan, penghayatan, pandangan mata hati yang tak nampak secara fizikal. Jadi dengan bantuan lakaran memang sangat membantu, dan ini sangat bertepatan dengan apa yang Allah suruh, wa yaribullahu al-amsala linnas, bagi contoh tamsil kepada manusia ini, supaya manusia ini dengan ada akal yang Allah kurniakan, dengan kefahaman yang Allah telah berikan, maka dia membantu untuk melengkapkan kefahaman. Baik. Sebagai contoh tadi, ada kan. Bila kita telah letak perbahasan ada tu dalam perbahasan sifat wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala dalam nafsiyah lah, maka lawannya adalah mustahil. Mustahil ini dalam perbahasannya dia straightforward, dia mustahil ini. Yang ini kalau kita lihat pada sifat mustahil itu digabungkan terus dengan perbahasan 164. Terus digabungkan al-adam al-hudus turu'ul adam. Terus kepada al-adam artinya tiada. Kalau ikutkan perbahasan ngajian tauhid ni, cepat dia, ringkas. Wujud lawan tiada, khalas, habis dah. Syarah pun mengikut Imam Sanusi, al-adam ialah lawan bagi sifat yang pertama, wujud. Sama seperti yang pernah dikemukakan oleh Imam Syafi'i, manakala al-hudus, terus masuk. Al-hudus artinya baru. Wujud qidam. Maksud kata perbahasan wujud tu, mustahil tu atas tu je. Sampai mana? Sampai tu Imam Syafi'i. Lawan kepada wujud, itu adam, tiada. Okay, dengan perbahasan ini, memang ringkas Imam sekalian. Walaupun telah digandingkan dengan syarah daripada Imam Syafi'i, kemudian diletakkan dalam perbahasan Imam Sanusi, memang itulah perbahasannya. Namun bagaimana kita nak mengambil iktibar? Nah, di sinilah yang menjadikan syarahan tu panjang. Dengan cara kita mengolahnya, kita memperluaskannya dalam perbahasan mana? Kehidupan kita lah. Lalu kita pun letakkan tadi, sifat Allah, wajib bagi zat Allah itu wujud. Wujud ni syarahnya panjang. Kata Imam Sanusi kata apa? Kan, kata Imam Syafi'i kata apa? Kemudian buka Imam Abu Hanifah, amir ulama salaf. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, semua salaf ni menceritakan bermaksud sifat wujud ni telah pun dibahaskan. Bukannya rekaan, tinggal lagi apabila cetusan inisiatif daripada Imam As-Sanusi, barulah datang kedudukan wujud tu dibahas awal, susunan itu. Maka kita letak Adam, yang ni Adam yang mustahil, tiada, ada pada Allah. Kalau kita letak begini, ada lawannya tiada. Ada pada Allah. Mustahil Allah bersifat tiada. Mustahil. Okay, jadi bila kata kita, bila ada masalah dengan majaz, dengan kias, walhal hakikatnya masalah itu duduk kat mana? Adam. Adakah dalam perbahasan kehidupan yang membahaskan struggle is real? Boleh terima tak perkataan itu? Real tu. Real apa maksudnya? Wujud kan? Bolehkah kita katakan struggle is real? Kalau ikutkan. Nah, dia datang ni baru suruh jawab ni. Baru suruh jawab soalan ni.
Belum lagi ujian real depan mata. Nak cakap ada ke tak ada? Ada masalah ni depan mata ni. Macam mana Ustaz? Kata. Jawab dengan hakikat lah. Not real lah. It's not real. Jawab dengan confident. Sebab apa confident? Yakin tadi. Nampak tak? Nak cerita bab yakin. Yakin tu mestilah dengan ilmu dulu. Tak apalah walaupun nampak macam harimau depan mata tu kan. Ni real ke tak real? Real tak real ni? Tapi tu kalau syariat, kalau dalam bab adat, larilah. Jangan tunggu kat situ pula. Kan? Tu maksud memang sejahirnya Allah adakan harimau tu. Jadi pada adat je larilah. Langkah 1000. Jangan nak test-test lagi ni. Real is not real. Real is not real. Sekejap lagi, aku yang tak real nanti kan. Kan? Jangan fikir macam tu. Dia ada takut. Ini dalam peribahasa ujian. Dia panggil takut secara jali, nyata. Takut secara khafi, tersembunyi. Dalam bab akidah, kita membincangkan takut secara khafi. Bukan jali. Takut secara jali itu adat. Dan dianya telah ditakdirkan oleh Allah sebagai af'alul ibad, perbuatan hamba. Contoh, tengok harimau, perbuatan hamba, secara akal adat harimau, takdirnya makan orang. Belum lagi harimau makan burger. Belum lagi, tak jumpa lagi. Makan juga. Tapi kalau burger kan orang, aku makan orang, sedap lagi. Dia harimau karnivor, makan daging. Kalau kita ni bukan daging, tak apa. Tapi nampak daging banyak dah. Dengan lemak-lemak semua ada cukup ni. Ini sedap ni makan ni kata. Jangan cek pasal. Adat kata lagi-lagi. Tak payah nak bertakbir kat situ lah. Nak takbir pun boleh lah. Tak ada masalah lah. Tapi tak payah nak takbir. Memang lagi. Sebab apa? Ini dalam qadar Allah. Dalam qadar iradahnya, kekuasaannya dengan kudrahnya mengadakan sifat perangai kita gitu. Takut. Lagi. Sama dengan takut penyakit, perbahasan COVID tu kan. Tu takut tersembunyi ke takut yang nyata tu? Nyata. Sebab apa nyata? Tu penuh kat hospital tu. Takkan berlakon pula. Tak kisahlah dong kata berlakon tu, lantaklah dia kata berlakon. Takkanlah penyakit tu berlakon. Kalau nak buat konspirasi pun agak-agak lah sikit kan. Walaupunlah konspirasi tu tetap mungkin ada, wallah ta'ala alam. Tapi nampak ia tumbang tu tengok tiba-tiba sesak nafas dia. Itu takut jali. Tu ada masalah tak takut dengan jali? Tak ada masalah. Sebab dia takut adat. Yang kita bincangkan ni adalah takut tersembunyi. Apa maksud takut tersembunyi? Penyakit tadi, kita takut penyakit. Dia pergi dalam pula. Sekarang mati sekarang sebab penyakit. Tu tak boleh. Mati bukan sebab penyakit. Mati sebab ajal. Yang ni tersembunyi ni kena hati-hati. Yang ini tak ada tempat lain. Yang bagi mati hanya Allah. Tu kena clear kat situ. Berbalik pada tadi masalah. Masalah ni ada takut tersembunyi. Apa takut tersembunyi? Itulah kalau kita letak pada perbahasan sakit, sembuh. Kalau bab rezeki, sempit. Kita takut rezeki kita sempit. Sempit sebab apa? Sebab tak ada duit? Tak. Ni masalah ni. Bila kita bawa pada masalah, sepatutnya wasilah untuk mengenal Allah. Masalah adalah untuk mengenal Allah. Atau terus masalah untuk mengenal Allah. Habis masalah mencari hikmah untuk mengenal Allah. Apa maksud mencari hikmah? Hikmah. Ya, kebijaksanaan. Allahumma ftah alaina hikmataka. Ya Allah, bagilah aku bijak sikit dalam masalah ni. Bagi apa kebijaksanaan? Bijak tu mesti dengan apa? Ilmu lah. Ilmu apa yang kita kena faham ada tiada ni? Tauhid. Tak ada perbahasan lain. Maka kita pun memahami, ya Allah, yu'til hikmata may yasha, kata Allah. Kalau aku bagi dia bijak ni, dia boleh tahu siapa ada, siapa tak ada. Tu. Sebab itu bila kebijaksanaan tu sampai kepada makam yang sebenarnya, yang ini mengenal Allah, maka dia pun berminta kepada Allah. Dalam kita ada masalah secara majas ni, secara gambaran, bayangan ini, atau masalah ada ni adalah gambaran Allah ada. Kalau kita dah bincang dalam perjumpaan angin lepas,
apa saja syariat yang ada di sini bukan menggambarkan syariat itu ada, tapi apa saja syariat terjemahan di sini menggambarkan Allah yang ada. Baik, bila kita duk faham Allah yang ada dan kita ada masalah ni, kita pun beralih. Ini teknikal sikit. Akidah ni very teknikal sebenarnya. Sebab tu kalau kita berkata orang yang tukang-tukang ni kan, tukang kayu, tukang ni tok guru tukang-tukang ni, Imam Ghazali rahimahullah taala. Tu siapa tok guru kan, tukang kasut ni. Belajar Ihya Ulumuddin. Orang tukar-tukar, orang teknikal ni, sebenarnya Allah akan bagi dia detailing. Ni, tak payah jauh lah, Imam Sanusi. Imam Sanusi. Imam Sanusi orang teknikal. Astronomi. Bukankah astronomi lagi? Biologi. Dia sepatutnya orang yang sains ni atau teknikal ni, dia kena mohon pada Allah. Dia mesti ada satu rahsia yang Allah buka untuk dia. Rahsia tu apa? Untuk menyusun pemikiran tu agar tersusun dan terperinci. Itu sebenarnya orang Islam. Dia bukan pemikiran yang semudah-mudah dia boleh diperbodohkan dengan dunia ni. Tu ada boleh dah.